kita ni hari ni kalau orang tanya saya, bang, saya nak belajar forex, saya nak belajar saham, saya nak belajar short term interest rate, saya nak belajar futures trading, saya nak trade minyak, saya nak trade CPO, saya nak trade apa jugalah ni topik pertama dia. Bila anda bercakap mengenai trading online, ia adalah satu pelaburan yang kita buat di mana dia sama seperti apa-apa juga bisnes yang lain. Masalahnya ramai terjun termasuk saya sendiri dalam bidang ni dengan impian yang tak masuk akal. Ada duit, boleh buat duit. Ya, betul. Tapi approach kita tu, kita lihat, saya sendiri melihat macam berjudi jadinya. Tak dinafikan Mau taknya kita nampak wang besar je, masuk 10 cuci 30. Macam simple je. Tak. Dia tak semudah itu dan anda kena faham. Anda masuk dalam satu bidang profesional bank yang trade, big players dia bank, dan kita ni peniaga kecil-kecilan secara atas talian ataupun online dan anda kena lihat Muhammad Sofian tulis nama lagi dan anda kena tengok ini sebagai satu bisnes, satu pelaburan kepada satu sistem dagangan, kepada satu plan perniagaan. Anda kena approach ini. Kita sering dengar ini adalah dagangan online, trading online adalah satu perniagaan. Apa maksud dia? Wassalam pian. Okey. Di sinilah anda kena membezakan diri kita ni dengan pedagang profesional. Tak kisahlah anda full time ke, anda part time ke, anda besar mana modal anda ke, selagi nama kita ni retail trader, anda depo 1 juta ke, anda depo $10 ke, kita tak akan ada information selengkap apa yang ada pada mereka ni, pada pedagang institusi kita tak akan ada. Anda subscribe lah kepada apa juga sebabnya kalau di sini mereka ni bekerja. Faham tak? Mereka ni bekerja. Itu beza dia. Dia orang bekerja dan kalau ada pun yang manage fund dia sendiri duit dia sendiri, kalau ada networking yang dia orang ada, jumlah modal yang dia orang ada tak sama dengan sebahagian besar daripada kita. Itu kita kena faham dahulu. Dia macam anda buka kedai runcit sebelah Maidin. Faham tak? Sebelah Jaya Grocer. Anda buka kedai runcit, apa yang dia jual, kita pun jual. Macam itulah. Dua-dua boleh berjaya. Okey? Dua-dua boleh berjaya. Tetapi bezanya kepada kebanyakan pedagang institusi ni, mereka adalah yang bekerja. Mereka bekerja, tak kisahlah kelulusan pedagang runcit, dia pun adalah MSTA lah, CFA lah, apalah kan. Itu cuma, itu tak membezakan anda ada professional certificate, anda tak ada professional certificate, itu tak membezakan. Itu tak membezakan Yang membezakan dua ni, kebanyakan yang sebelah kiri ni, dia orang bekerja. Trading tu adalah sama ada terima order daripada customer ataupun dia trade untuk satu fund dia sendiri, tetapi dia dapat approach benda tu macam bekerja. Faham tak? Macam kita pergi office sama. Pergi office pukul 8.30, pukul 9.30 meeting dengan Mike Lim. Ni Mike Lim dulu bos saya dahulu lepas tu dia tanya apa cerita hari ni? Apa headline hari ni? Dan saya bagilah line up apa yang ni jadi kita cuma buat. Lepas tu saya suruh Fiona Jane Bara keluar pergi assignment. Contoh dia kat luar tengah makan dengan cameraman. Dia orang cuma buat bekerja je. Ada bunyi kat luar.
Makan gaji. Dia orang dapat ikut satu sistem. Jadi apa expectation dia pergi function, dia cover apa cerita, balik kita fikir angle kita, lepas tu kita cari sound on tape ataupun SOT yang kita nak letak dalam cerita. Ni cerita dekat masa kerja dululah jadi dia orang bekerja, faham tak? Ada sistem dia, ada expectation dia, yang dia guideline yang dia ikut, KPI yang dia ikut. Okey, tu yang sebelah kiri ni. They have an established system dan kebanyakannya diorang ni bekerja. Faham tak? Tak buat kerja, KPI apa semua, tak ada bonus. Itu lainlah Tetapi apa pun, diorang ada satu established system yang diikut sama sahaja. Dan yang kat sini makan gaji. Yang kat sini makan gaji. Faham tak? Diorang trade, diorang tengok duit yang didagangkan tu sebagai komoditi. Faham tak? Untuk dia masuk dan keluar pasaran, kalau cukup komoditi dia, cukup equity dia, dia masuk dan dia keluar. Dia tak berbeza sebenarnya tau. Cuma yang membezakan dia adalah faktor attachment. Faham tak? Attachment. Kita punya nak kaitkan dengan modal ataupun duit yang ada dalam sistem berkenaan. Kalau anda berjaya dekat sini, okey, mungkin ada extra bonus, itu dia punya perks lah Tetapi apa pun, kebanyakannya adalah managing duit orang lain. Ini yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan kita ni, nak kata tak ada sistem, ramai. Kalau tanya 5 orang trader, kita boleh come up with 20 teknik. Betul tak? Established system, ada. Teknik semua ada. Teknik semua ada. Sama. Duit. Hopefully kebanyakan kita, majority kita trade duit sendiri. Jangan trade duit orang. Okey? Siapa-siapa yang trade duit orang tu, kalau boleh jangan lah Pull account lah, apalah, kalau boleh jangan. Sebabnya yang faktor emotion ni. Mungkin anda seorang trader yang bagus. The moment anda pegang duit orang, dia punya ni lain sikit. Dia punya feel tu lain sikit. Yang di sini, penekanan banyaknya latihan, dia orang tak perlu berlatih untuk trading yang sebelah kiri ni. Dia orang cuma perlu latihan untuk perkembangan terkini pasaran, platform terkini, itu sahaja. Dan kebanyakan latihannya adalah daripada sudut psikologi. Ini yang banyak di sebelah kiri ni. Yang kita sebelah kanan ni, apa yang kita cari? Teknik yang terhebat di seluruh alam semesta. Betul? Cari apa yang betul dalam trading. Cari yang tak boleh rugi. Yang tak wujud. Yang sebelah kita ni. Betul? Sedangkan, yang perlu kita kawal adalah benda ni. Wassalam Roslin. Ini yang sepatutnya kita tekankan. Kalau nak cerita teknik, kalau tanya Pian, tanya Roslin, tanya Sunbi, tanya Zuan, tanya siapa-siapalah yang dalam ni. Kalau cerita teknik, kalau anda dah berdagang setahun ataupun lebih, sekurang-kurangnya dalam kepala ada 5. Betul? Kalau nak cerita teknik sahaja. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Semua teknik cari duit. But yang gagal kita nak ikut teknik tu. Sebabnya, dia tak banyak beza. Yang bezanya adalah attachment. Attachment kepada modal yang kita dagangkan. Kalau dah rugi tu tak reti nak kena stop loss. Stop loss boleh lari, boleh hilang. Ada 15.
Itu lazim. Kalau tak ada tu memang, kalau tak ada teknik harapan tu bukan trader lah namanya kan. Attachment kepada modal tadi. Sebab kita kebanyakannya trade duit sendiri. Ni boleh ni. Yang trade tu, yang berlawan dengan market, yang tak mungkin anda dapat lawan adalah anda. Yang sebenarnya, kita ni berlawan dengan diri kita. Kita ni berlawan dengan diri kita. Kalau anda nak lawan dengan market, market tak pernah berkawan dengan kita. Faham tak? Tak kenal pun. Anda masuk berapa lot? Ada move tak EU tu kalau anda masuk? Tak move pun. Tak tahu pun market anda ada masuk. 18 lot masuk tadi. Anda yang menggigil seorang-seorang. Kalau anda pernah tengok depth of market ataupun order book, anda tengok order anda play out satu je dekat satu level. Tak ada apa. Hadir je. Jadi benda ni yang kita kena terima. Di mana apabila kita nak kurangkan attachment kepada kita punya teknik, attachment kepada kita punya entry, di sinilah kita kena melalui satu proses di mana proses berkenaan adalah sebenarnya kita kena faham kita ni cuma berniaga online. Faham tak? Perniagaan ada untung, ada rugi. Dan ia melibatkan kemahiran. Ada satu teori, saya tengok Imran punya sesi pun ada cerita benda ni. Bila kita bercakap mengenai kompetensi ataupun kemahiran, ada 4 fasa dia. Fasa yang pertama, kalau kita bercakap mengenai kemahiran, kita tak tahu yang kita tak tahu. Kita ambil something yang kita belum mahir, kita belasah masuk market, untung atau rugi. Kalau untung, kita kat atas kayangan. Kalau rugi, mengarut benda ni, cari lain, gali lagi. Familiar tak cerita tu? Yang kita tak berapa faham lagi, kita ambil dia, hentak 2-3 entry kan? Masuk 10 cuci 30 tadilah. Ni fasa kita tak tahu yang kita tak tahu. Kenapa untung, kenapa rugi kita pun tak tahu. Kan? Tekan je, ni kena line naik ni. Apa line tadi? Moving average. Kenapa? Dia naik. Kita tanya macam mana moving average? Entah. Ini tak tahu yang dia tak tahu. Ni fasa yang dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dan dia ingat dagangan tu cuma teknik. Ni fasa biasa. Kebanyakan trader bermula di sini. Dia tak tahu yang dia tak tahu. Ni fasa pertama. Lepas tu dia duk gali lagi sampai fasa kedua. Fasa kedua, dia tahu teruk tulisan ni. Bahawa dia tak tahu. Masa ni peringkat dia tengok semua orang master. Saya pelik, bidang ni, bidang dagangan ni kan. Ramai master. Sifu master kan. Iklan sekejap. 918 Kiss ni yang fasa dia tahu, yang dia tak tahu. Waktu tu dia akan, biasanya pada fasa ni anda akan ikut kumpulan. Ini yang nombor 2. Anda akan ikut sifu lah, master lah, apalah. Semua ni, masa ni dia tahu yang dia tak tahu, ada lagi orang yang lebih tahu, dan bagi dia orang tu apa yang dia sebut semua betul. Ada apa tu, dah tahu, ada yang tak tahu, benda yang tak tahu. Aduh, sakit otak sekejap baca. Okey, ni fasa yang kedua. Ramai trader dia stop dekat sini.
Ramai retail trader dia stop kat sini. Okey? Ini adalah di mana anda cuma mencari kemahiran daripada sudut IQ. Ni bab ni di sini. Anda cuma mencari bab di sini. Okey? Ni yang sebelah kanan. Sebelah kanan ni. Loading. Alamak. Loading. Okey. Okey, ni yang dia tahu, dia tak tahu. Okey. Nombor 3. Ni ramai trader, average dia spend time dekat sini. Kalau kita lihat data dekat broker, normally around 3 tahun. 3 tahun dia cuba, lepas tu tak dapat, dia stop. Dah banyak sangat rugi. Ataupun dia trade sekali sekala. Sekejap muncul, sekejap tak ada. Wassalam Kimi A. Ni bab nombor 2. Ramai trader stop dekat situ. Kalau jenis yang sekejap ada, sekejap muncul, dia pergi kelas, semangat balik, jumpa, faham aku teknik ni, tekan sekali, kaya, lepas tu dia buat cycle dia bermula naik balik, terjun balik, stop balik. Jumpa lagi, ni lazim ni lah, 3 ke 5 tahun dah. Ni cycle yang biasa. Kalau anda belum rugi banyak, dia lama sikit. Kalau dah rugi banyak, dia stop 3 tahun. Tak kisahlah forex ke, saham ke, futures ke, index ke, apa ke anda trade, cycle dia sama. Orang yang nonton. Okey. Itu nombor 2. Kemahiran level nombor 3 adalah dia tahu dan dia dah tahu. Faham tak? Benda ni adalah satu kemahiran macam atlet. Macam seorang yang dia berlatih dan dia boleh buat ikut latihan dia. Itu fasa ketiga. Di sini ramai kita berada, kalau anda dah berdagang lama, anda dah faham apa sistem yang anda pakai, anda tak cuba gali-gali, anda cuma tambah baik apa yang anda ada dan anda faham bahawa sesuatu sistem yang anda pakai itu ada naik dan ada turun. Anda cuma buat dia sahaja. Ini fasa yang ketiga. Fasa ni susah nak sampai. Fasa ni susah nak sampai. Di sini anda cuma melihat kepada penggunaan satu sistem, anda ikut, ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi. Itu nombor 3. Dan yang keempat adalah dia automate. Everything dia dah become natural kepada dia. Dia dah cukup latihan dan dia boleh buat dan auto. Benda tu automatic. Itu adalah yang keempat. Dah automate. Bukannya pakai EA. Maksud saya dia dah auto. Dia tahu. Dia memang tahu. Dia tak payah berfikir. Dia cuma buat je. Itu yang keempat. Ini tak ramai. Especially dalam bidang ni. Tak ramai. Di sinilah kalau anda nak keluar daripada kepompong 1 dan 2 ni, anda nak keluar. Kebanyakan trader di sini. Seriously. Saya boleh kata 80% lebih berada dalam sini. 1 dan 2 ni. Di mana dia ingat trading tu cuma kepada teknik. Dia ingat trading tu cuma cari teknik yang bagus. Yang selalu disebut adalah trading ni mudah. Sebabnya, dia pakai teknik, jadi, tak jadi dia tambah baik, tukar balik. Jadi balik, tak jadi balik, tukar balik. Peringkat tu, dia tahu, dia tak tahu, ataupun dia tak tahu, dia tak tahu. Ni, dia cuma ingat trading tu adalah yang teknik sahaja. Wassalam Fazil.
Okey, sedangkan trading ni, teknik yes, penting. Itu adalah plan, pakai bahasa Malaysia, plan perniagaan anda. Sama seperti apa juga perniagaan yang anda buat. Tetapi sebelum anda come up with satu plan atau ikut mana-mana plan perniagaan, anda kena tengok yang sebelah ni, diri anda. Kimi, wassalam. Zul dalam level 5. Level 5, pengsan. Tak ramai Sunbi, betul. Maybe very, very few. Itu saya tak dapat nak sampai 4. Saya tak dapat nak sampai 4. Itu susah. Tak ramai. Saya masih lagi kepada yang manual system. Maksudnya saya kena tengok dekat chart, saya kena faham apa yang saya nampak, saya kena relatekan. Kalau orang tu dah bagus, dia tak perlu buat benda tu. Dia tengok, okey. Dia macam tu je. Sini masuk, sini keluar, sini tempat TP. Itu dia. Tak ramai. It's gifted. Somebody yang dah innate, dah dalam dia. Itu payah nak sampai level tu. Saya masih lagi peringkat manual. Okey. Kalau di sinilah kenapa trading is mostly yang sebelah kiri ni. Bukan saya kata teknik tak penting. Teknik penting. Anda kena ada teknik. Anda kena ada sistem. Anda kena ada plan penggunaan modal, plan untuk nak macam mana nak baca market, nak cari peluang dagangan. Itu sistem dagangan. Tetapi, tanya diri anda, berapa kali yang anda tak ikut model pasaran anda sendiri? Anda tahu gold tu nak naik. Sekarang ni gold dah turun balik sebab Ukraine punya cerita. Tapi anda tahu gold tu adalah satu pergerakan menaik. Anda pergi sell dia sekejap. Sekejap katanya. Contoh. Faham? Emosi duduk kat level mana? Nombor 1 dengan nombor 2 ni adalah anda ingat trading ni adalah kepada, sebab dia attachment dekat sini adalah kepada duit. Anda mengira prestasi anda berdasarkan berapa banyak anda dapat. Nombor 1 dan nombor 2. Ada short goal. Pian dia terasa. Tanya je Pian. Okey. Nombor 1 dengan nombor 2, anda mengira prestasi anda berdasarkan duit. Lepas tu trading, kalau tak dapat duit buat apa? Trading. Nombor 3 dengan nombor 4, dia melihat prestasi dia daripada sudut adakah dia apply sistem ataupun kaedah dagangan yang dia guna pakai. Itu beza 1, 2, 3 dan 4 ni. Faham tak? Itu beza besar dia. Nombor 1 dan nombor 2, motivation anda adalah duit. Nombor 3 dengan nombor 4, motivation dia adalah mengikut sistem dagangan, mengurangkan kesilapan dagangan, dan dia cuba untuk perbaiki diri dia, adaptive market, supaya dia faham bahawa market tu sentiasa berubah dan dia adapt kepada market. Itu 3 dan 4. Okey? Dan untuk nak buat benda tu, di sinilah anda kena faham bahawa yang paling penting dalam dagangan bukan teknik anda. Anda nak come up with teknik, anda nak ikut satu teknik, anda kenal dulu diri anda. Ini bab yang paling saya sendiri berharap kalau boleh nak rewind balik, saya dengar benda ni tahun 1997. Saya cuma dengar benda ni lewat 2011.
Saya dengar benda yang saya sebut sekarang ni tahun 2011. Kalaulah saya dapat dengar benda ni tahun 1997, lainlah hidup saya. Faham? Ya? Itu dia. Now, lihat kepada diri kita. Kalau orang tanya, bang, saya nak belajar trade lah bang. Mana start dia? Start di sini. Roslyn, start here. Start bermula dari sini. Bukannya cari teknik. Kalau anda belum trade, nak belajar trading, belum depo, alhamdulillah. Buat ini dahulu. Yang nombor 4. Kadang-kadang yang nombor 4 sebabnya dia nak tinggalkan legacy Sunbi. Bukan pasal belajar tak belajar. Setiap orang ada motivation sendiri. Bukannya pasal nak mengajar atau tak mengajar. Tapi apa motivasi dia untuk nak ajar orang. Okey. Jadi yang ini lihat kepada diri kita, sebab elemen yang menggagalkan kita, yang menjayakan kita, bukan teknik. Tapi kita dimomokkan dengan all this marketing, teknik ni hebat, teknik ni dahsyat, ini belum enter dah withdraw. Ni yang kita dengar setiap hari. Okey? Memang tak pernah jumpa, saya ada jumpa. Inventory diri. Lihat kepada diri kita. Apa yang kita nak lihat? Penetapan kepercayaan. Lihat kemampuan kita. Toleransi kepada risiko yang kita ada. Makna modal yang kita guna pakai. Dan masa yang kita ada, yang kita nak luangkan kepada bidang. Itu 3 perkara paling basic yang anda boleh buat untuk nak lihat diri anda. Kita lihat satu-satu. Untuk topik malam ni, kita mula dahulu. Jadi start minggu ni, kita akan sentuh banyak kepada psikologi dagangan, kepada benda-benda ni. Kepada 3 benda ni. Yang pertama, penetapan kepercayaan. Inilah anda punya jendela kepada dunia nyata tu. Ni jendela anda kepada realiti dalam dunia ni. Masalahnya pelik. Yang even saya sendiri, kadang-kadang seminar, kadang-kadang jumpa ada trader, soalan, bang, kalau 2,000 kan, kalau saya depo, berapa boleh dapat kalau ikut teknik abang? Kalau saya dapat bagi jaminan, kalau 2,000 setakat 18,000 lah dalam pukul 12 tengah hari besok, itu skim C. Siapa dapat jawab benda tu? Tak sama. Toleransi risiko kita tak sama. Yang membezakan prestasi bukan teknik. Ramai yang ingat trading ni teknik. Yes. Teknik sebahagian daripada dia. Tetapi bukan segala-galanya. Satu grup, saya rasa ramai kat sini pun ada grup trading kan. Dalam satu grup, entry sama, prestasi berbeza. Betul tak apa saya kata? Entry sama, stop loss sama, TP sama, tetapi dia punya prestasi ataupun end result dia tak sama. Sebab ada yang tutup awal, lot sizing tak sama, skim C. Di sinilah anda kena faham bahawa dalam bidang kita ni, setiap kita ni tak sama. Betul? Setiap kita ni tak sama. Kepercayaan yang kita ada tak sama.
sama ada dibentuk oleh agama, sama ada dibentuk oleh kita punya culture, kita punya budaya, sama ada dibentuk oleh kaum, sama ada dibentuk oleh rakan-rakan sekerja, rakan-rakan trader, orang keliling kita, kucing kita, ayam kita, itik kita. Semua kita tak sama. Setiap kita ada cara kita untuk tengok something. Itu yang anda kena faham. Yang belah kiri, yang ini. Setiap kita tak sama. Sebab itu dia tak ada satu teknik, satu sistem yang orang yang tak sama ni boleh guna pakai semua kaya. Kalau ada lah benda tu, settle. Semua tak sama. Di sinilah kita kena faham. Dalam dunia ini, dalam dunia dagangan ni, ada realiti dia. Ada something yang standard kepada kepercayaan dalam bidang kita ni. Ada benda yang standard. Pelbagai kajian dijalankan kepada mereka yang berjaya dalam bidang ni. Mereka berdagang tak sama. Tak ada satu teknik. Tak ada satu approach fundamental ke, technical ke, sentiment ke, intermarket ke, tak ada. Setiap dia orang, mungkin dia ni kepada fundamental, mungkin dia ni kepada technical, maybe dia ni guna macam saya, market dynamic. Mungkin dia ni scalper, mungkin dia ni apa juga sebelah ni. But ada standard yang sama di kalangan mereka yang berjaya. Kita akan lihat bab ini besok kepada kepercayaan tu. Jadi untuk kita nak tahu apakah yang standard dalam bidang ni, first sekali dulu sedar apa kepercayaan yang kita ada kepada bidang ini. Faham? Apa kepercayaan yang kita ada kepada bidang ini? Ini bukan skim cepat kaya. Masuk soalan-soalan yang lazim. Trade, letak, depo, berapa? Soalan yang saya selalu orang tanyalah. Berapa minimum depo? Kat XM berapa minimum depo? Soalan yang selalu tanya. $5. Okey, dia depo $5. Nak buat berapa? Oh, saya cuba untuk buat $10 bang. Bila? Dah, minggu ni lah kot. Itu 100%. Kalau anda tiap-tiap minggu boleh buat benda tu, bagi tahu saya. Kan? Saya kopi je. Kalau boleh buat. Tapi ini yang dimomokkan dengan kita. Kita pun, dengar, senang je bidang ni. Sedar dahulu apa kepercayaan yang kita ada. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, ketahui apakah kepercayaan yang standard dalam bidang ni. Dan yang ketiga, benda yang paling susah nak buat, kita cuba laraskan kepercayaan kita supaya tak lari jauh dengan apa yang ada dalam standard dalam bidang ni. Supaya kita, yang bab ini yang akan ambil masa. Bab ini yang kita kena istiqamah, sentiasa buat dia. Saya sejak 2011. Sekarang dah 2022. Kita ambil ujung tahun lah, 2012 lah Januari. Okey. Saya dah 10 tahun buat exercise ni. Tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Ada yang saya miss. The moment saya miss, saya dapati something yang tak lengkap kepada saya.
tolonglah buat benda ni. Ya, tulis 20 ke 30, saya dah kongsikan dalam Discord, ya, write up untuk benda ni. Ada 2 siri untuk benda ni sahaja. Benda ni sahaja ada 2 siri yang ditulis untuk benda ini sahaja. Kalau anda nak tahu benda tu, itu adalah direct daripada apa yang ikut daripada Vantap tu. Itu orang bayar beribu. Saya bagi percuma kepada anda. Kan? 3 hari kos dia, 2 hari pasal ni je. Kalau siapa pernah ada buku Dr. Van Ketap, siapa pernah dengar buku dia nama ni? Pernah dengar nama dia ni? Kalau anda pernah dengar buku dia, anda pergi cari buku Super Trader. 200 lebih ke berapa page ya, ada buku dia kat mana. Ada dalam tu. Ya. Separuh daripada dia bercerita pasal kepercayaan saja. Yes. Separuh daripada buku dia, kelas dia mengenai benda ni je. Separuh. Saya pergi kelas dia lah kalau nak tahu kini. Yang saya dengar benda-benda ni. Cari buku dia. Pergi baca. Separuh. Dan dialah bapa, kalau orang panggil bapa kepada ini. Teknik semua bagus. Tapi position sizing model, dia adalah orang yang di-attribute ataupun dikatakan coin. Dia punya term tu lah, position sizing model. Mungkin ada few names, Stanley Stoudemire dan lain-lain, tetapi Van Ketap is the authority untuk benda tu. Okay? So, apa yang saya minta anda buat, tulis. Guna phone, dekat notes tu, tulis tiap-tiap Sabtu atau Ahad, tulis saja. Tulis, saya percaya saya seorang scalper. Saya percaya trading ni boleh kaya. Apa yang anda bolehi? Saya dah kaya. Apa yang anda bolehi lah. Tulis. Saya belum pernah sudah ada. Apa maksudnya Sunbi? Buat dia. Try buat. Anda akan dapati, give yourself 3 bulan. Taste dia benda ni. Of course, setiap kita tak akan sama prestasi. Sama macam sekolah. Ada orang bagus, ada orang tak bagus. Tulis dia untuk tempoh 3 bulan. 1 bulan pertama, buat dia tiap minggu. Saya buat sampai hari ni. Tiap-tiap minggu saya tulis. Jadi anda ada 4. Bulan kedua, buat dia 2 minggu sekali. Bulan ketiga, buat dia end of the month. Jadi anda kesemuanya anda ada 7 benda ni. Lepas anda buat kesemua ni, 20 ke 30 kepercayaan yang anda ambil 1 jam je seminggu. Yes, apa yang anda lihat sistem dagangan is only sistem dagangan, Sunbi. Yang saya kongsikan kepada anda position sizing model tu, itu apa yang, dan juga ini. Faham tak, Sunbi? Dia bukannya teknik. Vantap tu bukan teknik. Vantap is not a technique. Vantap is kepada psikologi, position sizing model, the right belief and setting clear objektif.
Yes, position sizing. Ramai orang berfikir, ingat trading ni adalah kepada teknik. Teknik tu tak ada apa. Dua buah kedai ikut plan perniagaan yang sama. Ya, dua buah kedai ikut 15 buah kedai ikut plan yang sama. Result tak sama. Kenapa? Sebelah pun kedai. Baca buku dia. Boleh baca dulu apa yang ada dekat online. Ya. Lain. Dia tak akan, sebab apa yang topik yang dia bawa tak ramai trader suka dengar. Ya, ramai trader suka nak dengar nak masuk apa, buy ke sell. Vantap bukan cerita tu. Sebab kalau buy and sell, anda pergi tengok Bloomberg. Dia kata buy, okey masuk, risk off, risk on. Sekarang ni risk on. Tak ada. Buku saya dah bagi tahu, saya tak akan terbitkan, orang lain terbitkan. Sampai sekarang ada problem, tak tahu apa cerita dia orang. Tapi itu bukan masalah saya. Sebab kalau saya terbitkan, boleh. Tapi will be under XM. Sebab saya tak nak terikat. Itu je. Faham? Tolonglah buat benda ni. Kan? Kalau orang tanya macam mana nak mula, apa yang saya boleh buat, buat benda ni. Buat benda ni. Biasa orang nak kaya. Saya biasa je bila orang kata kan, buat apa nak dengar benda-benda ni? Orang kaya tak payah dengar. Saya dah bagi tahu, orang kaya tak payah dengar. Orang yang tak kaya, kita dengar sama-sama. Direct ke? Dia yang ada susah nak terima sebabnya dia ingat trading ni cuma masuk market, keluar market. Bukan benda tu. Most of the time, anda bukannya buka chart tekan, keluar, bukan tu. Anda tengok position yang sedang berjalan. Itu yang sedang mengganggu anda, betul tak? Bab masa itulah anda sama ada untung atau rugi, masa tu yang anda test, diuji. Benda ni lah yang membantu anda. Kalau ada persiapan sebelum, semasa dan selepas trade. Macam mana nak ada benda tu? Ini dahulu. Buat exercise tu, 7 exercises. Lepas tu, bahagikan ke semua 7 tadi, apa yang berguna, apa yang anda kata, ini limit. Scalper limit. Bukan apa, saya swing. Saya position trade. Jangan limitkan diri anda. Jangan limitkan diri anda. Saya trade untuk nak buat 1,000 sebulan. Itu limit. Itu contoh kepercayaan yang menghadkan. Kenapa 1,000? Faham? Saya cukup 30 pip satu hari. 50 pip satu hari. Itu antara kepercayaan yang menghadkan. Cukuplah 50 pip. Faham? Inilah benda-benda yang menghadkan kita. Ya. Nombor 2, modal. Ketahui modal anda. Jangan berniaga cuma duit ada bulan ni berapa. Perniagaan macam tu tak dapat. tak berjaya. Anda kena plan daripada duit anda, ya. Berapa sebenarnya modal yang anda ada. Buat belanjawan tahunan. Bukannya bulan ni aku ada lebih, aku depo banyak ni. Kalau itu cara anda trade, percayalah, anda pun tahu. Sekejap untung, sekejap timbul, sekejap tenggelam. Betul tak? Sekejap ada muka dia, sekejap lagi tak ada. Faham? Kalau nak terasa sekarang. Tolong terasa. Ada duit, aku depo. Tak ada duit, aku tak depo. Dengar tu pun kita tahu tak konsisten. Tak payah cerita konsisten lah. Sebab konsisten bukan dari situ. Konsisten cara kita. Ingat pasal 3 dengan 4 tadi. Jadi, untuk nak capai supaya anda tak terikat kepada duit yang anda trade, position yang anda trade, anda faham
berapa sebenarnya modal anda, berapa risiko yang anda boleh ambil kepada modal berkenaan, dan seterusnya, anda tahu berapa kali sistem anda berdagang, memberikan setup yang anda boleh trade. Dari situ anda boleh come up dengan satu position sizing model. Cara menggunakan modal, cara berapa banyak nak trade satu entry. Bukannya setiap entry masuk 0.1 lot. Itu bukan cara kira position sizing. Okey? Berikan, ketahui kedudukan kewangan kita. Dapatkan objektif portfolio anda. Daripada sudut sasaran perolehan, had kerugian. Lepas hujung minggu ni saya akan kongsikan lagi ya. Siri 5, siri 6 tak silap saya. Saya akan kongsikan lagi. Tolong baca yang ada dekat Discord. Dan jangka masa. Berikan benda yang jelas. Bukan hanya kepada trading yang jelas. Objektif yang jelas. Tolong buat benda-benda ni. Dan tentukan masa yang anda akan letakkan ya kepada perniagaan online ini. Sebab lagi lower time frame yang anda pergi, lagi tinggi kemahiran emosi yang anda perlukan, anda kena ada cukup pengalaman, kemahiran teknikal yang tinggi, kemahiran sentimen yang tinggi. Kalau anda ada semua tu, silakan pergi kepada yang lower time frame. Kalau anda tak ada masa, anda mempunyai kemahiran okey, ya, ada tahu, ada tak tahu, pergi kepada longer time frame. Tak ada cerita benda cepat. Cepat boleh, risiko higher. Itu sahaja. Simple. Sama seperti benda lain yang kita buat. Dagangan ni sama, perniagaan sama. Cepat masuk, cepat boleh hilang. Itu je. Okey? Jadi tentukan mana satu. Kalau anda bekerja, tolong jangan buat intraday. Oh, trade scalping je, sekejap je kau trade. Mana ada? Persiapan untuk scalping tu banyak tau. Ya? Anda pergi lower time frame, anda scan, anda kena ada kemahiran yang cukup, anda tak dapat nak hold, anda masuk, anda sanggup untuk cut loss. Itu semua adalah satu yang akan memenatkan emosi. Tapi kalau anda ada semua tu, buat. Tak ada masalah. Kalau tak ada, jangan. Itu je. Okey? Depend kepada anda. Tak ada yang betul, tak ada yang salah dalam sini. Jadi, tapi bagi mereka yang bekerja, pergi kepada higher time frame. Anda akan dapati dagangan anda lebih relax. Anda tak terikat dengan cat. Ukraine nak berperang ke? Presiden dia kata tadi tak jadi perang, tak payah nak ni ke? Itu cerita dia lah. Besok aku baca. Tak ada sibuk apa semua. Itu intraday. Kalau intraday, anda kena tahu benda-benda tu semua. Okey? Ketahui masa yang anda ada untuk analisa dan mengurus dagangan anda. Buat jadual serta rutin harian yang anda ikut untuk dagangan. Dan kalau ada masa itulah ya, kalau kita nak cerita pasal jurnal dagangan, berapa ramai orang buat? Berapa ramai kat sini buat jurnal dagangan? Tulis anda punya trade. Saya kongsikan pun, saya tengok download berapa banyak pun. Tak ramai orang download. Ada report untuk download dia, tak ramai orang download. Orang tengok Siri tu banyak lah. Lepas tu tak ada apa kan. Plan dagangan, berapa ramai? Tak payah. Kalau malas nak buat benda tu, ambil phone anda, savekan video dekat satu folder, tiap-tiap hari sebelum buka chat. Sebelum buka chat, gunakan phone anda, luah perasaan kat situ. Jadikan diary anda. Hari ni, saya nak remind diri saya, visi saya, apa perasaan saya semasa, apa yang saya nampak dekat market, apa pengurusan dagangan yang saya nak buat, dan
apa model prestasi, apa prestasi sekarang sistem saya. Sebutkan apa expectation dia. Save. Lepas tu buka chat. Tengok balik. Kalau perlu nak ubah, edit balik video anda. Edit balik. Tadi aku dah tengok chat, tak dapat. Itu lebih bagus daripada anda bercakap dengan chat. Engkau ni aku masuk, engkau turun. Pergi cakap dekat phone anda. Jadikan dia video log anda. Buat dia. Saya sampai tripod ni RM8 je. Tripod ni. Ada satu lagi yang saya beli kat mana, kat Paradigm Mall tu, dah patah. Saya pergi rekod video log ni. Wife tak tahu. Dia ingat saya untuk main game je. Main game jugalah. Tapi untuk buat video punya log. Untuk saya logkan saya punya manusia ni. Kita ada yang introvert, ada yang extrovert. Extrovert ni orang yang luah kan, introvert orang yang simpan. Tapi anda tak dapat simpan selama-lamanya. Extrovert pula, dia semua nak bagi tahu. Okey. Bagi tahu kat phone anda. Introvert, malu nak bagi tahu kat orang. Bagi tahu kat phone anda yang anda tengok. Kat DIY. Ni RM8. Rasanya kena scam kot. Patut benda tu RM2 lebih. Tapi tak apa. Kedai baru buka. Okey. Buatlah jadual. Buat jadual anda. Jangan jadikan trading ni mengganggu hidup anda. Anda yang kawal. Tak perlu tengok chart setiap masa. Letakkan alert. Ada stop loss, ada TP. Gunakan limit order. Lipat kertas. Buat ni, Jo. Pakai paper clip tu. Paper clip. Malu juga cakap kat phone. Aduh, payah. Buat berjadual. Saya buat dia tiap 3 bulan kini. Saya buat portfolio, faham tak? Saya transfer portfolio ke portfolio. Kalau saya nak withdraw cash, saya buat dia tiap 3 bulan. Kini apa perancangan untuk withdraw? Jangan fikir untuk depo je. Apa perancangan? Itu sebahagian daripada anda punya portfolio management. Kalau portfolio anda certain jumlah, bilanya anda nak withdraw? Bayangkan kalau anda mengurus wang, bayangkan macam ni Kimi. Anda mengurus wang, ada banyak investor, lepas tu anda trade. Contoh lepas tu seorang investor ni duk keluar masuk duit. Senang tak anda nak urus portfolio anda? Sekejap pukul 2 pagi, sekejap 7 pagi, sekejap pukul 11 pagi. Masuk keluar. Anda tak dapat nak merancang portfolio anda, betul tak? Tapi kalau anda buat staggered, maksudnya 10%, 5%, or whatever percentage daripada portfolio punya growth, ataupun certain time, end of the month, 3 bulan, 6 bulan, senang anda nak rancang. Betul tak? Ini tak, trade tiba-tiba boom, withdraw. Kalau macam tu, payah nak merancang. Faham? Buat jadual anda. Minda pedagang, asas kejayaan, ada 5 perkara. Pertama, laraskan kepercayaan. Terima realiti dalam bidang ni. Ada untung, ada rugi. Ramainya yang rugi. Laraskan apa yang dimaksudkan dengan benar dalam dagangan ni. Jangan cuma tengok kisah kejayaan. Bagus untuk dijadi motivasi. Elon Musk, George Soros, or whatever nama-nama besar. But kita ambil yang bagus. Cemburu, dengki kepada yang kejayaan dia. Bukannya kita nak dia jatuh. Tapi kita dengki macam mana kita nak jadi lebih baik daripada dia. Itu adalah apa yang kita boleh ambil. Bila kita nampak orang 100 jadi 1000. Ini yang jadi idola-idola. Saya tak faham.
Saya tak faham. Bidang ni sepatutnya tak ada benda tu. Itu cuma marketing. Kalau ada yang macam tu, kan, dia tak ada dalam bidang ni. Dia tak ada dekat online, faham tak? Kalau ada yang 100 jadi 1000, dia tak ada online. Dia tak ada muncul. Tapi ini yang menjadi idola ramai. Membuat keuntungan sebanyak mungkin. Sempat saya pergi edit ya. Berapa banyak untung nak buat? Buat sebanyak mungkin. Tapi pada masa yang sama, untung hendaklah dilihat kepada dari sudut risiko yang kita sanggup ambil. Ikut trend. Tak payahlah cerita lawan trend, ini fade, tak payah. Kita trader retail, ikut trend. Definekan bila ada trend. Ikut trend. Bila nampak trend baru trade. Tak nampak trend, jangan trade. Betul. Biasa tu je. Peraturan yang kita ikut. Keep it simple to be successful. Biasa. Keep it simple to be successful. Letakkan sebab di sebalik sebarang tindakan dalam sistem anda. Gunakan peralatan sesuai untuk tengok trend. Untuk tengok bila dia buat korektif kepada trend. Mengenal pasti trend yang tak habis. Sekira ini berlaku, seharusnya ini tak berlaku. Ataupun berlaku macam ni. Kalau tak berlaku, apa yang kita nak buat? Kalau berlaku seperti yang kita plan, apa yang kita nak buat? Tengah uptrend. Okey, setiap kita tak sama, setiap pedagang runcit, kepercayaan, objektif jelas. Cari kelebihan yang anda ada. Beza kita dengan professional trader adalah diorang tak dapat trade macam kita, main masuk tengah malam, masuk keluar. Diorang ada office hours, ada masa-masa tertentu yang diorang boleh dagang. Banyak kelebihan yang kita ada. Anda boleh hedge position anda. Diorang tak boleh hedge. Dalam akaun yang sama, anda boleh masuk buy, anda boleh masuk sell. Akaun yang tak sama, tak boleh kan? Ada banyak yang anda boleh buat. Sebagai retail trader, ada banyak kekangan di kalangan professional trader. Persoalannya, siapa kita? Cari diri kita. Kita akan bincangkan topik ini selanjutnya pada esok. Kita berhenti dulu di sini. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Kita jumpa lagi dalam